para nabi. Sadaqta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimana apa? Apa makna dia? Ulama-ulama ini adalah membawa kesinambungan risalah nubuah yang telah dirintis oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul untuk mentabligkan agama Islam. Bermula di Makkahul Mukarramah di zaman jahiliyah Arab, di mana zaman itu jahiliyah Arab tidak ada satu tamadun dalam kemanusiaan dunia yang sangat dahsyat melainkan sejarah ketamadunan Arab di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah tuan-tuan, mereka membunuh, mereka umpat mengumpat, caci mencaci, hina menghina, fitnah memfitnah. Peradaban hidup mereka, akhlak mereka telah rosak. Nizam fil haya rusak di zaman jahiliyah Arab. Bukan saja mereka membunuh di antara satu sama lain, tetapi mereka tergamak menanam anak perempuan mereka hidup-hidup. Ini jahiliyah Arab. Maka Allah Subhanahu wa taala utus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan membawa rahmat kepada seluruh alam. 12 tahun Allah SWT utus Nabi untuk melakukan kerja-kerja dakwah di Mekah. Sehinggalah berduyun-duyun para sahabat berislam, bermula daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Amr bin As dan seluruh sahabat-sahabat yang lain lebih lil Fathul Mekah berduyun-duyun menerima Islam. Ini sejarah tuan. Kemudian Nabi SAW buat kerja di Madinah 10 tahun. 12 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Syukur Alhamdulillah. Nah, kita akan cerita pada penghujung bagaimana kejayaan Nabi sebagai ulama dan umara. Ini hadis. Ada lagi kita hadis-hadis yang lain berkatakan ulama dan umara? Ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfanun minan nas, kata Nabi. Sinfanun minan nas. Idza salaha an-nas kulluh. Fi hadis akhar, idza salaha al-ummah kulluh. Ala wahyal ulama wal umara. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua gulungan manusia. Ada apa tuan-tuan? Ada dua gulungan manusia. Sinfanun minan nas, kata Nabi. Ada dua gulungan manusia. Bila mana kedua-dua gulungan ini baik, maka seluruh umat manusia akan jadi baik. Dalam hadis yang lain disebut, bila kedua gulungan ni baik, maka seluruh umat ni, umat Islam, umat manusia ni baik. Wa idza fasadan nasu kulluh. Dan apabila rosak dua kelompok ni, dua gulungan ini, maka seluruh manusia akan jadi punah. Allah, nauzubillah min zalik. Oleh yang demikian, apakah perbezaan di antara ulama dan umara? Perbahasan berkenaan dengan ulama, kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi menghuraikan perkataan ulama, dia adalah jamak daripada perkataan orang alim. Nah, ulama ditakrifkan kepada satu golongan di kalangan mereka-mereka yang faqih dalam bidang ilmu agama, yang merangkumi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sebab kedua-dua ilmu ini bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi orang alim bermakna golongan yang faqih, yang alim, yang siqah, yang dhabit, yang hafiz, yang beramal, yang menghayati dan menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Banyak takrif ya. Ulama, orang yang faqih dalam bidang tafsir. Ulama adalah satu kelompok yang alim dalam bidang siasat syariah, hukum hakam. Ulama adalah orang yang mempunyai akhlak, disiplin ilmu untuk mendapat ilmu tabi' minal Quran was sunnah,
Dia beramal, dia menghayati, dia mempraktik, dan dia memperjuangkan ilmu yang ada dalam dada dia. Ini kategori ulama. Dan Al-Imam Ghazali rahmatullah alaih menukilkan al-ulama qisman. Ulama ini terdiri pada dua kelompok. Kelompok yang pertama disebut sebagai al-ulama akhirah, ulama akhirat. Para alim ulama yang mursyid, yang membimbing, mengeluarkan fatwa kepada orang awam menurut kacamata Al-Quran Sunnah. Dia tidak menyeleweng daripada fatwa-fatwa dia yang menyebabkan orang awam jadi sesat. Mursyid, guru mursyid ulama akhirat ini, dia tidak ada kepentingan dunia seperti pangkat, darjat, sanjungan, wang ringgit, pangkat Datuk Tan Sri, dia tak nak. Tapi jika Allah takdirkan, Allah beri kepada dia, semakin diberi pangkat, semakin diberi kekayaan, dia makin tinggi takwa amalan dia, makin rendah dia kepada manusia-manusia yang lain. Ini ulama. Menurut pandangan Al-Imam Ghazali rahmatullah alaih dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ulama yang kedua, dia adalah ulama su, ulama jahat. Ulama su, ulama jahat ni tuan-tuan, dia menyampaikan fatwa-fatwa yang boleh dipertikaikan, dan dia mengeluarkan fatwa-fatwa melalui ra'yuhu, melalui pandangan diri dia, tanpa bersumberkan nas yang qat'i dalam Quran dan Sunnah. Maknanya, apa pandangan ulama-ulama yang jahat ini? Dia mencari ilah-ilah, alasan-alasan, qaul-qaul yang tidak rajih daripada usul tafsir, sama ada daripada cerita-cerita Israiliyat ataupun daripada hadis-hadis dhaif, untuk menghalalkan sesuatu matlamat. Contoh, dia sebagai seorang penasihat agama kepada seorang pemimpin, penasihat agama kepada seorang Perdana Menteri dalam negara umat Islam. Bukan tidak bagi nasihat elok-elok, dia memunahkan pemimpin tu. Ini kategori ulama macam ni. Silap-silap dia jadi tukang doa aja, jadi calon pilihan raya pun tak jadi. Kalau tersilap bagi maklumat. Bahaya. Oleh sebab tu kita kena ingat, ulama ni terdiri daripada dua kelompok. Satu ulama akhirat, tuan-tuan ambil mutiara ilmu daripada dia dan berdamping dengan guru-guru mursyid dia macam ni. Dan satu lagi ulama su, ulama jahat. Tuan-tuan boleh duduk dalam kuliah dia, boleh dengar, tapi tuan-tuan kena tapis apa yang dia sampaikan. Contoh, kalau dia kata, kalau dalam keadaan darurat, hak janda-janda yang teraniaya yang darurat, boleh melacurkan diri kalau darurat. Contoh, kalau dia cakap macam tu. Jadi kenyataan macam ni tak boleh pakai. Ini fatwa yang dalu wa dallu, sesat dan menyesatkan orang lain. Ya. Baik. Tuan-tuan, umara. Saya dah huraikan ulama. Umara. Apa makna umara? Umara bermakna pemimpin. Umara bermakna amir. Umara bermakna, kalau kita nak ambil dalam konteks negara kita, Perdana Menteri. Umara bermakna ketua menteri. Umara bermakna menteri besar. Begitulah tarif dia mudah. Baik. Maka apa kaitan di antara ulama dan umara sebelum kita membahaskan ciri-ciri dia? Ya. Baik. Kaitan di antara ulama dan umara, kata Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab dia Al-Sultaniyah, beliau menyatakan ulama dengan umara ni tak boleh pisah. Umara sebagai pemimpin dalam sebuah negara Islam, hendaklah dia kena meminta pandangan di kalangan ulama untuk mentadbir sesebuah negara Islam, sesebuah negara yang majoriti orang Islam. Di antara orang yang paling rapat dengan dia di kalangan para mufti. Di antara orang yang paling rapat dengan dia di kalangan para qadi.
Di antara orang yang paling rapat dengan dia adalah di kalangan penasihat-penasihat agama dia. Sama ada penasihat agama dia tu yang dilantik ataupun sukarela ataupun diberi gaji ataupun sebagainya, itu terserah pada dia. Bermakna umara mesti minta pandangan di kalangan ulama. Ulama kena tegur umara, kena tegur dengan hikmah. Umara kena terima pandangan ulama. Itu sebab ada kaitan kata Al-Imam Mawardi. Nah, itu sebab ulama dan umara tak boleh pisah. Baik, contoh. Kita melihat bagaimana contoh yang terbaik sebagai ulama dan umara. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai Perdana Menteri di Madinah dalam kerajaan Islam di Madinatul Munawwarah. Nabi SAW sebagai ulama, tempat rujukan para sahabat di kalangan muhajir dan ansar, ya, untuk menerima pandangan-pandangan Nabi dalam krisis di kalangan mereka. Contoh, dua puak Islam di zaman itu di Madinah yang sering bergaduh. Bila Nabi sampai, puak Aus dan Khazraj ni menerima Islam. Bila mana dia dengar perkabaran seorang yang bernama Muhammad buat kerja dakwah di Mekah, mereka datang lalu beriman kembali ke Madinah. Ini adalah golongan Aus dan Khazraj, dua puak Islam yang terbesar di Madinah. Tapi mereka ni berkrisis, ada krisis tuan-tuan. Mereka ada krisis kepemimpinan di kalangan mereka. Daripada Aus dan Khazraj tidak sehaluan. Ulama-ulama mereka berbelah dalam khilafiyah banyak. Pemimpin-pemimpin di kalangan dua puak Islam ni sering tidak sehaluan. Maka Nabi SAW memanggil ketua-ketua daripada kabilah Aus dan Khazraj ni duduk dan Nabi selesaikan permasalahan mereka. Bermakna Nabi sebagai sumber rujukan. Baik, di Madinah pula tu ada bapa munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul. Berdepan dengan Nabi ni, dia pura-pura beriman. Bila belakang dengan Nabi, dia menyembunyikan kekufuran. Maka Nabi SAW panggil Abdullah bin Ubay. Kenapa hang jadi macam ni? Teruk betul. Orang Penang kata ceroi itu ya hang ni. Kan? Mangkuk ayun betul. Tapi tak adalah bahasa dalam kitab. Kan? Nabi SAW Islam buat kerja dakwah kepada bapa munafik ni. Kan? Maka Nabi SAW berdepan pula dengan 3 puak Yahudi laknatullah di Madinah yang menentang kerajaan Islam Madinah yang dirintis oleh Rasulullah SAW. Siapa di 3 puak ni tuan-tuan? Puak yang pertama yang terbesar daripada Bani Quraiqah. Yang kedua daripada Bani Quraizah. Yang ketiga daripada Bani Nadir. Ketiga-tiga puak ni, ketua-ketua ni, dia baru kenal dengan Nabi. Nabi datang ke Madinah buat kerja dakwah, mentadbirkan agama. Maka Nabi SAW sebagai pemimpin, sebagai imam, Nabi SAW buat deklarasi Madinah. Nabi SAW rangka piagam Madinah bersama dengan para sahabat-sahabat di kalangan Muhajirin Ansar ni, di kalangan Aus dan Khazraj ni. Maka Nabi SAW bila didengari peristiwa nak mendirikan kerajaan Islam Madinah ni, 3 puak Yahudi ni kata, langkah mayat kami dulu sekiranya Muhammad itu nak melaksanakan hukum Islam di Madinah.